salam sejahtera. Saudara, anda sedang menyaksikan langsung dari Parlimen edisi khas sempena istiadat pembukaan penggal keempat Parlimen yang ke-14. Ini salah satu daripada banyaknya peristiwa bersejarah dalam negara. Kami bawakan khas untuk kita sama-sama saksikan sendiri penzahiran frasa demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan dalam satu istiadat yang sudah pun dilaksanakan sekian lama di Malaysia. InsyaAllah banyak perkara baharu yang akan kita belajar pada pagi ini, bukan sahaja mengenai demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan, tetapi yang paling utama adalah mengenai kepentingan dan juga peranan institusi perundangan tertinggi negara iaitu Parlimen Malaysia. Saya tidak berseorangan, ditemani oleh Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu dari Universiti Teknologi Baru UiTM. Apa khabar, Prof. Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami untuk berkongsi pada pagi ini. Prof. Datuk, kalau kita boleh mulakan, demokrasi berparlimen suatu sistem yang sudah pun diamalkan sejak sekian lama di Malaysia, lebih 6 dekad lalu. Betul. Apa sebenarnya yang perlu kita faham mengenai demokrasi berparlimen ini, Prof. Datuk? Okey, terima kasih Hendy. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua penonton. Kalau kita berbincang tentang parliamentary demokrasi atau demokrasi berparlimen ni, sebenarnya dia banyak evolusi, ya. Kalau negara kita sekarang ini, kita nampak sudah berevolusi dalam masa 3 tahun ni pun dah beberapa perkara yang kita perlu perhatikan dalam konteks demokrasi berparlimen. Dan mungkin hari ini juga merupakan satu era baru, satu dimensi baru. Kita akan lihat bagaimana demokrasi ini berubah. Ya, okey, pertamanya seperti yang Andy cerita tadilah, dari segi awalnya kita tidak mengamalkan demokrasi. Tapi selepas kita melalui pilihan raya sebelum parlimen, sebelum merdeka tu, dan kita mulalah bergerak ke arah demokrasi. Jadi sebenarnya apabila kita bercakap tentang demokrasi ini, ada beberapa perkara yang kita perlu perhatikan. Pertama, wujudnya institusi parlimen itu sendiri. Orang kata parlimen itu adalah mother of demokrasi. Maknanya simbol sebuah negara demokrasi itu mesti ada parlimen. Mungkin negara lain ada namakan yang lain lah. Tapi di Malaysia ni kita namakannya sebagai parlimen. Dan kemudian mesti ada parti politik. Mesti ada parti politik. So dalam sebuah demokrasi yang berparti politik ini biasanya ada pilihan raya. Jadi 3 perkara utama ni adalah berkaitan dengan demokrasi berparlimen. Tapi dalam dimensi-dimensi lain kita akan lihat bagaimana kebebasan asasi, kebebasan bersuara, kebebasan untuk berpartisipasi dalam membuat perundangan negara, itu juga adalah sebahagian daripada demokrasi berparlimen. Yang ini kita kata macam peranan rakyat untuk membuat terlibat dalam perundangan, itu juga adalah dinamakan demokrasi yang berkaitan dengan demokrasi berparlimen. Baik saudara, kami ingin maklumkan kepada anda bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah pun tiba di Parlimen. Kalau anda dapat saksikan sekarang ini paparan visual yang kami kongsikan kepada anda, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disambut oleh Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Ini satu lagi peristiwa penting dalam lembaran sejarah negara kerana menyaksikan buat pertama kalinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hadir ke persidangan Parlimen sebagai Perdana Menteri. Beliau dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos lalu. Pelantikan telah pun diperkenan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baik, ini sedikit biografi ataupun profil Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau telah pun menjadi wakil rakyat bagi Parlimen Bera sejak tahun 2004 dan telah pun memegang pelbagai jawatan dalam kabinet sebelum ini. Antaranya adalah Menteri Belia dan Sukan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengunaan, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Menteri Kanan Pertahanan yang mengetuai kluster keselamatan, dan juga yang terbaharu adalah Timbalan Perdana Menteri berangkat Menteri Pertahanan. Baik, kita akan teruskan membawakan kepada anda gambaran semasa di perkarangan Parlimen sementara menantikan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baik, ini dia wajah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
yang sudah pun berada di pintu 1 Parlimen untuk menanti keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Kita akan teruskan perbincangan di studio bersama Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu. Tadi kita bercakap mengenai demokrasi berparlimen. Prof Datuk, bila bercakap tentang demokrasi berparlimen ini, rakyat diberikan kuasa mutlak untuk memilih wakil rakyat masing-masing. Kuasa rakyat sangat besar dalam hal ini. Tetapi ada yang beranggapan bahawa kuasa rakyat terhenti setakat memilih saja, berbeza dengan partisipatif demokrasi. Pandangan Prof Datuk bagaimana? Yalah, itu yang saya maksudkan, ada perubahan-perubahan yang tertentu ya. Kalau ikutkan sejarah lah ya, kalau ikutkan sejarah dari amalan demokrasi ini mungkin dari Greek dulu. Tapi kalau juga yang belajar sejarah Islam juga menyatakan demokrasi itu bermula dengan pelantikan khalifah yang pertama, itu Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi di sini kita nampak bahawa demokrasi itu memberikan kuasa juga kepada rakyat. Tapi ada beberapa jenis demokrasi sebenarnya. Kalau kita memahami demokrasi dalam konteks liberal yang lebih meletakkan political sovereign itu kepada rakyat, maka rakyat mahukan partisipatif demokrasi ya. Tapi kalau dalam negara kita ini, kita sebenarnya bergerak ke arah, pada pengamatan saya bergerak ke arah partisipatif demokrasi walaupun representatif demokrasi. Bila kita lantik wakil kita buat keputusan, dan rakyat mahukan partisipatif demokrasi. Jadi ataupun kalau kita kata representatif demokrasi ni dia lebih pada elit. Maknanya kumpulan yang dipilih itu yang membuat keputusan ya. Tapi dalam konteks semasa lah, saya fikir demokrasi ini memerlukan kebebasan bersuara yang kita katakan tadi. Sepatutnya membuka ruang lebih kepada rakyat untuk memberikan pandangan-pandangan tertentu, dan saya fikir itu juga yang demokrasi yang telah berevolusi di negara kita sedikit demi sedikit. Maknanya rakyat diberikan hak untuk memberikan pandangan, menyampaikan cadangan-cadangan tertentu kepada kerajaan walaupun bukan melalui parlimen. Tapi parlimen juga boleh membuka ruang itu kepada rakyat. Contoh dalam jawatan kuasa tertentu ataupun di bahagian Dewan Negara. Maknanya boleh juga membawa suara rakyat melalui Dewan Negara. Jadi kalau kita melihat kepada demokrasi di negara kita, bukan semata-mata kita melihat kepada Dewan Rakyat. Dewan Negara juga memainkan peranan penting. Saling berkait rapat antara satu sama lain. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Prof Datuk tadi, bahawa demokrasi ini berkait rapat dengan kebebasan. Namun di Malaysia kebebasan ada sekatan-sekatan tertentu, dan sekatan-sekatan itu bersifat mengawal. Bagaimana Datuk melihat tentang perkara itu? Okey, dalam dunia mana sekalipun tiada kebebasan yang mutlak. Kalau kita katakan hak asasi dan kebebasan asasi itu, kita mesti ada tata cara untuk kita membuat undang-undang dan sebagainya itu, ataupun menyampaikan pandangan. Mesti ada tata cara. Sebab apa? Sebab sebuah demokrasi itu juga mementingkan hak-hak minoriti. Dia bukan sekadar mementingkan hak-hak majoriti. Tapi apatah lagi kita dalam suasana ataupun dalam keadaan masyarakat yang sebenarnya mementingkan kepentingan komuniti itu. Contoh macam kita dalam keadaan sekarang kan, kalau kita kata menangani pandemik atau endemik COVID-19 ni, dia memerlukan keserasian setiap ahli masyarakat itu kan. Jadi tak bolehlah kita nak kata okey, ini kebebasan saya nak atau tak nak buat kan. Tapi kalau tindakan itu melibatkan masyarakat secara umum atau akan melibatkan kesan atau implikasi negatif ke atas orang lain, inilah demokrasi yang perlu kita bina dengan corak dan warna kita sendiri, mengikut kesesuaian dan kehendak masyarakat yang lebih banyak itu berbanding dengan individu yang terpaksa kadang-kadang mengorbankan kemahuan sendiri itu. Jadi ini sebenarnya untuk communal kepentingan komuniti itu sendiri ya. Jadi kita meletakkan, sebab demokrasi ni dia ada banyak kebebasan ni ada banyak nilai. Kalau kita tengok nilai kita balik pada negara kita berasaskan perlembagaan. Dan kalau dibenarkan hak-hak itu mesti ada tujuannya. Kenapa perlembagaan meletakkan hak-hak tersebut, dan kenapa sesuatu perbuatan itu diletakkan skop atau limitasi yang tertentu. Jadi saya fikir kita juga
tidak menolak fakta bahawa kita memberi ruang yang agak luas untuk rakyat untuk bersuara dalam walaupun kita ada limitasi-limitasi juga. Ya, apa saja pun selain daripada kebebasan kalau tidak dikawal dan tak ada langkah pengawalan pasti akan memberikan impak yang buruk. Prof Datuk, demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan di Malaysia pula apa yang perlu kita tahu? Saya nampak sekarang ni rakyat Malaysia sangat dah mengenali institusi beraja ni kan. Bagaimana institusi beraja ada kalanya boleh menurunkan suhu politik tanah air. Kalau saya kata suhu politik tanah air ni mungkin dia berkaitan dengan perbezaan dalam kalangan parti-parti politik atau dalam konteks parlimen ni orang gunakan istilah kerajaan dan pembangkang ya. Jadi institusi beraja ni adalah institusi yang mengimbangi suasana. Sebab baginda yang di-Pertuan Agong dalam konteks persekutuan ini adalah satu institusi yang berada di luar pagar politik. Dan kalau ikut sejarah lah, kenapa institusi yang di-Pertuan Agong ini dicipta? Supaya kita kekal mempunyai sebuah negara yang mempunyai institusi beraja pada peringkat persekutuan. Sebab kita buat institusi yang di-Pertuan Agong ni pada tahun 1957, semasa kita nak merdeka. Jadi sejarah juga menunjukkan perlunya ada satu institusi untuk mengeimbangi, satu kerana demokrasi yang baru kita amalkan. Maknanya demokrasi itu berjalan semasa kita merdeka dan masa itu juga institusi yang di-Pertuan Agong itu dicipta dengan kuasa-kuasa yang ada dalam perlembagaan tu. Jadi dia macam, tapi ramai juga orang kata kita tengok dekat England macam mana kan. Tapi kalau saya belajar perlembagaan itu, saya study, saya nampak banyak perbezaan institusi raja berperlembagaan di negara Malaysia kita dengan di England tu. Jadi saya haraplah masyarakat sekarang sudah mula sedar kan perbezaan-perbezaan tertentu. Contohlah, kita ada kuasa yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri. Jadi ini adalah suatu yang jelas dalam perlembagaan bahawa itu adalah pada khidmat baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau di England sana, institusi raja itu sendiri disahkan pelantikannya oleh parlimen. Di negara kita tidak. Yang di-Pertuan Agong tu disahkan pelantikannya oleh Majlis Raja-Raja. Jadi dia asal silah ataupun the root kan, tunjang kepada pelantikan Perdana yang di-Pertuan Agong tu juga berbeza dengan pelantikan Queen of England atau Ratu England tu. Jadi saya nak rumuskan di sini bahawa raja berperlembagaan di negara kita ini berasaskan kepada perlembagaan. Kita mempunyai acuan kita sendiri, kita mempunyai sejarah atau kearifan lokal kita sendiri tentang institusi beraja itu, dan kemudiannya telah terbukti bahawa raja berperlembagaan itu menjadi mekanisme utama untuk merendahkan suhu temperature politik yang berada dalam ataupun temperature dalam demokrasi berparlimen itu yang telah melanda negara kita. Ya, kita mungkin mengikuti amalan Westminster tapi mengikut acuan kita sendiri. Prof Datuk, saya ada terbaca satu perkongsian dalam sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di Malaysia, tiada mana-mana badan yang mempunyai kuasa mutlak. Semuanya dihadkan oleh apa yang termaktub dalam perlembagaan. Pandangan Prof Datuk? Ya, saya sangat setuju. Sebab tu kalau kita tengok rukun negara kita pun, kita kata keluhuran perlembagaan. Parlimen ke, yang di-Pertuan Agong ke, kerajaan ke, orang awam ke, penjawat awam ke, pembangkang ke, semuanya tertakluk pada peruntukan perlembagaan. Sebab tu kita mengamalkan istilah yang kita gunakan dalam rukun negara ialah keluhuran perlembagaan. Kalau dalam perkataan yang digunakan dalam perkara 4 perlembagaan persekutuan tu, kita kata the supreme law of the federation, iaitu undang-undang paling tinggi, paling luhur, paling agung lah dalam negara kita ni. Jadi kalau kita melihat kepada had-had yang ditentukan itu, dia sebenarnya berasal daripada prinsip constitutionalism atau faham perlembagaan, atau dalam teori undang-undang perlembagaan kita panggil kerajaan limited government. Limited government maknanya pengembahagian kuasa kan, kita ada 3 organ kan, executive, legislative dan judiciary itu terbahagi kepada 3, dan masing-masing diberikan kuasa oleh parlimen, dicipta oleh perlembagaan,
diberikan kuasanya oleh perlembagaan dan dihadkan kuasanya oleh perlembagaan. Itu sebenarnya bila kita mengamalkan constitutionalism ini atau faham perlembagaan ini ialah limitation of powers dan melalui konsep separation of powers, pengasingan kuasa. Baik. Terima kasih Prof Datuk. Kita ingin makluman kepada anda bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sudah pun berangkat tiba di Parlimen. Ini dia paparan visual secara langsung kenderaan diraja yang membawa Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di perkarangan Parlimen Malaysia. Baik saudara, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, kenderaan diraja sudah pun tiba di perkarangan Istana Negara. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Lagu Negaraku. Baik saudara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong kini berangkat masuk ke bilik rehat diraja. Turut serta adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kami masih lagi bersiaran secara langsung untuk membawakan kepada anda istiadat pembukaan penggal keempat Parlimen yang ke-14. Saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz masih bersama dengan kami. Terima kasih Prof Datuk. Tadi sebelum kita umumkan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda, kita bercakap berkenaan dengan demokrasi berparlimen dan juga raja perlembagaan di Malaysia. Tapi apa yang diamalkan di Malaysia sama sekali berbeza dengan raja berperlembagaan dengan sistem monarki yang diamalkan di beberapa negara seperti Brunei Darussalam dan juga Arab Saudi. Apa perbezaan sedikitlah yang boleh kita kongsikan kepada para penonton? Ada beberapa istilah, Andi. Ada yang menyatakan di negara yang disebut tadi adalah bersifat mutlak.
Ya. Okey. Di dunia ni dia bermula dengan sistem beraja, iaitu institusi beraja yang dalam konteks institusi beraja lah, sistem pentadbiran menggunakan institusi beraja. Dia sebenarnya bermula dengan raja mutlak. Sama ada di England sekalipun kalau ikutkan sejarahnya lah. Jadi bermula dengan raja mutlak. Maknanya pemilik kedaulatan atau hak untuk mentadbir negara itu ataupun memerintah negara itu adalah dimiliki oleh institusi beraja. Terutamanya selepas Perang Dunia Kedua, berlakunya perubahan yang lebih kepada menonjolkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua lah, dan menonjolkan raja yang berasaskan kepada perlembagaan yang dikaitkan dengan konstitusional monarki. Dan ada juga perkembangan selepas itu menggunakan istilah raja dalam demokrasi berparlimen. Jadi sekarang ini ada 3 istilah ya. Satu, raja mutlak tadi, atau yang ini dikaitkan dengan kebangsawanan, dengan feudal dan sebagainya, yang kuasa mutlak pada raja tu. Yang keduanya, raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan ini adalah sistem beraja yang meletakkan garis seperti yang kita cerita tadi ya, limitasi-limitasi yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Dan satu perkembangan terbaru juga di bawah kategori raja berperlembagaan, tetapi dia lebih kepada raja yang disahkan tindakannya oleh parlimen. Maknanya kita panggil dekat situ, kalau dalam istilah undang-undang perlembagaan kita panggil raja dalam demokrasi berparlimen. Jadi ada sikit berbeza lah. Kalau kata dalam demokrasi berparlimen ni, raja tu lebih bersifat simbol. Lebih bersifat simbol. Maknanya semuanya ditentukan oleh parlimen. Ini biasanya berlaku di mana negara yang mempunyai parlimen has the sovereign authority yang paling tinggi. Macam kita, perlembagaan yang paling tinggi. Kalau negara yang terutamanya Britain lah, bila mempunyai perlembagaan tidak di-codified atau tidak bertulis ni, kuasa tertinggi dalam sesebuah negara itu ialah parlimen. Tapi dari segi amalan, sebab apa? Raja ni dia telah diterima oleh masyarakat kan. Jadi baginda ada suatu kuasa yang sebenarnya inherent. Orang kata dalam bahasa mudah semula jadi, ataupun dia juga istilah reserve powers, tersimpan di dalam kuasa raja itu sendiri. Kerana apa? Kerana baginda raja. Dan di kuasa-kuasa yang tertentu yang sebenarnya akan diterima dan disedari oleh masyarakat apabila sebuah negara itu memerlukan tindakan yang tidak dinyatakan secara telus dalam perlembagaan tu. Baik. Terima kasih Prof. Datuk. Saudara, ketika ini Perdana Menteri dan Menteri di Jawatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang sudah pun meninggalkan bilik rehat diraja dan berada di Dewan Rakyat. Ini sekaligus memberi isyarat awal bahawa istiadat pembukaan penggal keempat Parlimen yang ke-14 akan bermula. Istiadat kali ini untuk makluman anda diadakan ringkas dalam suasana normal baharu selari ketetapan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara bagi mengekang risiko penularan COVID-19. Prof, bila bercakap tentang Perdana Menteri ini tidak saya perlu tanya juga soalan ini kerana menjadi tumpuan dan hangat diperkatakan oleh masyarakat berkaitan dengan usul undi percaya kepada Perdana Menteri. Pada 18 Ogos lalu, kalau kita boleh impas kembali, yang di-Pertuan Agong melalui satu kenyataan dikeluarkan Istana Negara menitahkan supaya sesiapa jua yang dilantik menjadi Perdana Menteri hendaklah membentangkan undi percaya di Dewan Rakyat dengan kadar segera. Saya tertarik dengan kenyataan yang dibuat oleh Prof. Datuk dalam satu akhbar baru-baru ini yang menyatakan bahawa sekiranya Tuanku menitahkan untuk diadakan undi percaya, ia bagi tujuan mengukuhkan kedudukan seorang Perdana Menteri atau sesebuah kerajaan, apatah lagi yang dilantik bukan hasil daripada pilihan raya. Ia bukan untuk memberi pengesahan kepada perkenan diberikan yang di-Pertuan Agong. Maknanya Prof. Datuk, usul undi percaya untuk memperkukuh kedudukan PM dan kerajaan boleh, tapi bukan untuk mengesahkan. Perlu kita faham perbezaan antara mengesahkan ataupun mengabsahkan dengan memperkukuh kedudukan itu, Prof. Datuk. Okey, pertama saya nak relate baliklah, nak bawa balik kepada kuasa melantik Perdana Menteri. Kalau kita ikut, saya fikir rakyat Malaysia dah hafal dah perkara 43 dalam fasa 2 perenggan A ya. Dia adalah menyatakan bahawa itu adalah kuasa budi bicara baginda, pada khidmat baginda boleh menentukan siapa yang mempunyai kepercayaan majoriti. Jadi baginda telah dapatkan SD, dapatkan pengakuan secara individu dan baginda telah menetapkan. Jadi dilantiklah seorang Perdana Menteri
Menteri dan mengangkat sumpah mengikut perkara 45 dalam fasa 6 dibaca dengan jadual ke-6 Perlembagaan Persekutuan. Maka bila ada sumpah jawatan, sumpah takstia, sumpah simpan rahsia dan diwartakan, dipinda akta fungsi menteri dan sebagainya, telah menjadi sah. Baik. Ada negara ini, kenapa bila saya sebut tentang raja dalam demokrasi berparlimen tadi, ada negara yang memastikan tindakan yang dibuat oleh raja itu perlulah disahkan oleh parlimen. Tapi perlembagaan kita tidak menyatakan sedemikian, tidak menyatakan bahawa tindakan yang di Pertuan Agong perlu disahkan di parlimen. Dan apa? Sebab kita mengamalkan raja berperlembagaan, bukan raja dalam demokrasi berparlimen jadi sebahagian daripada, walaupun sebahagian daripada raja berperlembagaan. Jadi badan yang menentukan ialah agung. Maknanya institusi yang di Pertuan Agong menentukan keabsahan tersebut. Jadi di sini kalau nak buat undi percaya pun tidak mengapa. Sebab ia adalah satu pendekatan untuk menjadikan adat itu kan. Adat tu, tapi adat itu tidak mengikat. Sebelum ini pun saya sebut. Satu lagi, saya nak bezakan sebab sebelum ni ada juga orang menyatakan bahawa betul telah dibuat semasa Tun Hussein On kan, semasa Tuan Abdullah Badawi kan, pernah dibuat, tetapi dekat situ dia tidak melibatkan khidmat baginda yang menentukan siapa yang punya kepercayaan majoriti semua. Jadi masa tu mungkin isu pun belum dikenali oleh masyarakat kan. Jadi sekarang kita belajar tentang apa yang ada dalam undang-undang kita. Jadi dalam adab perlembagaan pun kita terpaksa belajar juga, sebab ia adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang kita perlu berikan perhatian. Jadi kalau Perdana Menteri mahu masukkan usul undi percaya tu boleh, tapi bukan untuk mengesahkan tindakan yang di Pertuan Agong. Terkira sah dalam lantikan tersebut ya. Jadi saya fikir saya agak konsisten untuk menyatakan bahawa raja berperlembagaan di negara kita ini tidak perlu disahkan. Apa juga tindakan baginda tidak perlu disahkan oleh parlimen. Ini adalah sebenarnya kuasa yang almarhum duli-duli tuanku kita dulu yang mahukan ia dikekalkan begitu dalam perlembagaan kita, supaya sebenarnya Andy, saya nak cerita juga dengan para penonton. Semasa kita nak buat perlembagaan tu, ada beza raja berperlembagaan di England dan raja yang difahami oleh Suruhanjaya Reid dan raja berperlembagaan di tanah air yang dimahukan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja pada ketika itu. Ada jauh perbezaan. Dekat sini kita perlukan kajian dan kefahaman yang mendalam tentang kedudukan institusi beraja kita di negara kita sebagaimana ada dalam perlembagaan dan sejarah perlembagaan itu sendiri. Baik, Prof, loceng istiadat sudah pun dibunyikan dan dekat sebentar saja lagi bentara-bentara mesyuarat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat yang berhormat yang di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Rakyat masuk ke dalam Dewan Rakyat mengikut tertib yang tersebut ke tempat masing-masing. Baik, Prof Datuk, kita sambung sedikit berkenaan perbincangan tadi. Kuasa memperkenan untuk mengabsahkan ataupun mengesahkan hanya terletak pada Agong. Apa impaknya kalau kita seolah-olah mahu mewajibkan bahawa parlimen boleh mengesahkan? Saya kalau mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalam undang-undang itu, dia menjadikan kita tidak sebetulnya mengamalkan prinsip yang ada dalam perlembagaan kita lah. Jadi kita kena ada punca kuasa. Macam mana kita nak import yang dikatakan amalan kita dulu sebagai sesuatu yang diwajibkan atau legally required, yang mahukan pengesahan undang-undang. Jadi pada saya, selagi mana ia tidak dikatakan wajib, maka ia adalah sesuatu yang dibenarkan dan diharuskan mengikut amalan. Dan amalan ni dalam bahasa undang-undang kita panggil convention. Convention ni adalah sesuatu yang tidak mengikat mahkamah. Sekarang ni kalau ada persoalan tentang keabsahan pelantikan Perdana Menteri, saya fikir di institusi yang perlu menetapkannya ialah mahkamah itu sendiri, kalau orang mempersoalkan apa tu kan. Tapi kalaulah parlimen sendiri untuk menyatakan apakah kuasa parlimen, dekat sini sebenarnya a very thin line. Apa itu kuasa yang di Pertuan Agong dan juga kuasa parlimen. Jadi sekarang ni sebab seperti yang saya kata dari awal, iaitu parlimen dibuat oleh perlembagaan. Parlimen kuasanya dapat dalam perlembagaan. Jadi ada tak kuasa parlimen tu dalam perlembagaan? Kalau ada, bolehlah beri kepada parlimen. Tapi bila meneliti peruntukan dalam perlembagaan tu tak ada. Cuma dia
satu lagi susah saya nak cerita, tapi perlembagaan ini dia ada dua, yang bertulis dan tidak bertulis. Yang tidak bertulis itu adalah convention lah. Jadi kita nak kata dia wajib atau tidak tu saya rasa macam berasas kepada peruntukan perlembagaan, dia adalah tidak wajib lah. Ya. Baik, Prof, sebentar kita ingin bawakan dulu gambaran secara langsung ketika ini di dalam Dewan Rakyat sudah pun masuk Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, dan ketika ini bacaan doa. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taat Allah. Ya Allah yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permesyuaratan bagi mentadbir masalah masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli majlis parlimen, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan, seru alam sekalian. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan Parlimen yang ke-14 penggal ke-4 yang diadakan bersama di antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat sekarang berlangsung. Persidangan ini adalah di bawah perkara 60 Perlembagaan Persekutuan, di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan bertitah kepada ahli-ahli kedua-dua majlis Parlimen bersesama. Sekarang saya tempohkan persidangan buat sementara waktu untuk menyambut keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Persidangan ditempohkan. Saya suka bawa penonton ke sejarah tau. Kenapa kita ada dua dewan ni? Kenapa kita ada dua dewan? Supaya kalau ikut dokumen-dokumen sejarah dalam perlembagaan kita lah, sejarah peruntukan dalam perlembagaan kita, ada beberapa fungsi Dewan Negara ni. Pertama, menjaga kepentingan negeri-negeri. Sebab tu kita ada senator dari negeri-negeri kan. Keduanya, menjaga kepentingan komuniti yang mungkin tidak dapat diwakili oleh Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ni kan pilihan raya kan. Tak semua orang boleh bertanding dan menang dalam pilihan raya. Jadi komuniti-komuniti seperti seniman ke, orang istimewa ke kan, kurang upaya ke, mesti ada perwakilan dalam Dewan Negara. Jadi inklusif. Dewan Negara itu sebenarnya inklusif. Contoh, kita ada juga wakil dari ATM ke yang dah bersara dan dilantik sebagai senator. Dan saya selalu menyebut supaya sejarawan juga dilantik sebagai senator kan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan peruntukan perlembagaan, nyatakan kelayakan untuk menjadi senator ini adalah mereka yang mempunyai kelayakan profesional dalam perkhidmatan awam atau mewakili komiti-komiti. Jadi di sini perlulah juga, contoh pada hari ini mungkin kita akan melihat secara address secara bersama ya. Maknanya yang di-Pertuan Agong akan bertitah kepada kedua-dua dewan secara bersama. Jadi dewan-dewan itu dikira bermulanya, walaupun perbincangan dalam Dewan Negara itu akan bermula pada 4 Oktober
nanti sebelum berakhirnya Dewan Rakyat kan. Sebab tu kalau kita ikut peruntukan dalam perlembagaan ini dipanggil concurrent bersidang secara serentak. Itu dia. Jadi bagaimana peranan Dewan Negara ini untuk menjaga kepentingan rakyat dalam menggubal undang-undang. Satu je yang kita tak boleh lupa bahawa Presti mendapat kelulusan Dewan Negara juga pada bacaan kedua dan ketiga sekiranya pindaan perlembagaan mahu dilakukan. Walaupun Dewan Negara mempunyai peranan yang lebih kecil berbanding Dewan Rakyat dalam hal-hal meluluskan undang-undang berkaitan dengan perbekalan atau melibatkan wang. Dalam perlembagaan kita panggil money bill. Rang undang-undang melibatkan money bill boleh melepasi tidak mendapat perkenan ataupun persetujuan dari Dewan Rakyat, Dewan Negara. Dan Dewan Negara cuma mempunyai delay kuasa untuk melambatkan saja pulang balik undang-undang itu. Kalau money bill dalam masa sebulan, Dewan Rakyat boleh tengok balik, dan kalau Dewan Negara tak setuju pun dia boleh bypass. Jadi ada jugalah peranan itu terutamanya dalam pindaan kepada perlembagaan. Ya. Baik Prof Datuk, kita berjeda seketika kerana Bentara Mesyuarat telah pun berseru dari pintu Dewan Rakyat menyatakan keberangkatan masuk Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Baik saudara, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sudah pun berangkat masuk ke dalam Dewan Rakyat, dan Bentara Mesyuarat telah pun berseru dari pintu Dewan Rakyat mengumumkan keberangkatan masuk Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun naik ke Peterana Diraja untuk melafazkan titah diraja. Titah diraja ini telah pun termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 60, dan kita akan nanti berikan tumpuan apakah intipati dalam titah diraja yang akan dilafazkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan titah diraja kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tak Agung. Kami nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, ahli-ahli Dewan Negara dan ahli-ahli Dewan Rakyat yang beta hormati sekalian. Segala pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa atas setiap sesuatu. Dialah yang berkuasa memuliakan sesiapa yang Dia kehendaki dan menghina siapa yang dikehendaki. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Alhamdulillah, syukur beta kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kekuasaannya jua telah mengizinkan berlangsungnya istiadat pembukaan penggal ke-14 Parlimen ke-14 pada hari yang penuh bermakna ini. Istiadat pada pagi yang mulia ini berlangsung dalam suasana negara masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19. Namun istiadat pembukaan persidangan penggal keempat ini jelas membuktikan bahawa amalan demokrasi berparlimen masih lagi subur berakar di negara yang tercinta ini. Sebelum beta memulakan titah, beta ingin mengajak ahli-ahli yang berhormat sekalian dan seluruh rakyat Malaysia untuk bertafakur dan kepada yang beragama Islam untuk membaca surah Al-Fatihah bagi kita memperingati rakyat beta yang telah terlebih dahulu pergi buat selama-lamanya menemui Tuhan Yang Maha Esa akibat pandemik COVID-19. Al-Fatihah. Bismillah. Ya. Amin, amin, amin. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, pada 16 Ogos yang lalu, buat kali kedua dalam tempoh pemerintahan beta, negara telah sekali lagi menyaksikan perletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia. Pada kesempatan ini, beta ingin menzahirkan penghargaan kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Mahyadin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 dan barisan ahli jemaah menteri yang telah menerajui pentadbiran negara mengharungi cabaran pandemik COVID-19 yang getir. Seperti yang berlaku pada tahun 2020 yang lalu, ekoran perletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, amanah berat untuk memilih dan melantik Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 telah beta laksanakan dengan berpandu kepada perlembagaan persekutuan. Selaras dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, beta telah memberi peluang kepada semua 220 orang ahli-ahli Dewan Rakyat untuk menamakan menerusi surat akuan seorang ahli Dewan Rakyat yang diberi kepercayaan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Menerusi surat-surat akuan tersebut, beta mendapati seramai 114 ahli Dewan Rakyat telah memberi kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ahli Parlimen Bera. Pada 19 Ogos 2021, setelah menerima menghadap semua 114 ahli Dewan Rakyat tersebut, beta telah berpuas hati bahawa kepercayaan yang diberikan kepada Yang Amat Berhormat Ahli Parlimen Bera adalah dengan kerelaan mereka sendiri serta dengan tanpa sebarang paksaan. Jumlah ini adalah merupakan jumlah majoriti yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Justru selaras dengan perkara 40/2/A dan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan,
Beta telah berkenan untuk melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, kerajaan yang baru dibentuk ini hendaklah segera melipat gandakan usaha untuk memerangi pandemik COVID-19 dan membawa negara serta rakyat beta keluar dari ancaman pandemik ini. Menerusi amalan budaya kerja berprestasi tinggi dan tumpuan untuk mencapai sasaran jangka pendek dan panjang, beta percaya kerajaan ini mampu membuktikan pencapaian awalnya dalam tempoh 100 hari pertama. Melangkah ke hadapan, beta ingin menasihatkan kepada semua pihak untuk mengamalkan demokrasi bermusyawarah dalam mencari penyelesaian kepada apa jua permasalahan. Justru beta menyambut baik keterbukaan kerajaan dengan memberi peluang kepada pelbagai pihak termasuk ahli parlimen untuk melibatkan diri dalam tadbir urus negara. Di sini beta turut menyambut baik dan amat menghargai usaha-usaha ke arah merealisasikan pendekatan baharu kerjasama duipartisan antara semua pihak yang bakal membentuk lanskap politik baharu dan membawa perubahan dalam sistem pentadbiran negara. Kematangan seperti inilah yang didambakan oleh seluruh rakyat beta. Ambillah nasihat pepatah Melayu lama yang berbunyi, biduk lalu kiambang bertaut. Sesungguhnya yang menang tidak menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Hanya menerusi perpaduan, kesepakatan dan kebersamaan yang erat bagaikan sebuah keluarga Malaysia sahajalah kita akan dapat mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan yang bakal ditempuh. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, negara kita berada di atas landasan yang kukuh dalam menangani pandemik COVID-19 menerusi pembentukan Majlis Pemulihan Negara dan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan serta pakej bantuan kewangan dan rangsangan ekonomi kepada rakyat. Beta amat menghargai segala usaha berterusan kerajaan dalam melaksanakan pelbagai strategi bagi menangani pandemik COVID-19 serta impaknya terhadap aspek ekonomi, aspek sosial dan kesejahteraan rakyat. Manakala peratus kes sembuh COVID-19 di negara kita adalah tinggi dan majoriti kes baru pula adalah tergolong dalam kategori 1 dan 2. Malahan, negara kita adalah antara negara dengan kadar vaksinasi terpantas di dunia. Pencapaian tersebut sudah pasti merupakan hasil daripada kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta. Kini, hampir 75% pekerja sektor pembuatan yang berdaftar dengan program imunisasi industri telah menerima vaksinasi lengkap dan telah membantu meningkatkan produktiviti di sektor pengilangan dan pembuatan. Di sebalik kejayaan ini, beta menyuruh supaya kita jangan cepat terleka dan berpuas hati. Usaha hendaklah diteruskan bagi mengekang penularan jangkitan terutamanya dengan kemunculan pelbagai varian baru. Kerajaan hendaklah terus berusaha untuk menurunkan kes jangkitan harian COVID-19 dan mencapai imuniti kelompok dengan seberapa segera. Menyedari hakikat tersebut, strategi whole of society effort perlu dipergiatkan dengan naratif komunikasi yang berkesan. Beta mengalu-alukan usaha kerajaan dalam memperkasa agenda nasional Malaysia Sihat dalam mendidik keluarga Malaysia untuk hidup bersama virus ini. Menerusi pendekatan ini, rakyat akan berasa yakin untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan senario COVID-19 sebagai endemik yang bersifat kekal dan menjadi sebahagian
daripada kehidupan kita. Dalam kita menerima COVID-19 sebagai sebahagian daripada kehidupan, seluruh rakyat hendaklah sedar akan bahayanya virus ini, khususnya varian baru dan juga kemungkinan munculnya pelbagai varian lain di masa akan hadapan. Justru rakyat masih lagi perlu untuk sentiasa menjaga kesihatan diri, mengambil langkah berjaga-jaga dan kekal berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard pada sebilang masa. Lebih utama, rakyat hendaklah menentukan diri mereka divaksinasikan. Kerajaan juga hendaklah memperkemaskan dasar berhubung kemasukan dan pemberian visa kepada warga asing agar penularan varian baru dapat dikawal. Dan pada masa yang sama, kawalan sempadan negara perlu sebilang masa diketatkan bagi membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pakej rangsangan dan pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat yang bernilai RM530 bilion. Di samping itu, belanjawan bagi tahun 2021 adalah belanjawan terbesar dengan peruntukan sebanyak RM322.5 bilion. Beta menyambut baik komitmen kerajaan dalam memacu pertumbuhan prestasi ekonomi negara agar lebih lestari, lebih mampan dan berdaya saing, khususnya dalam pengukuhan sektor perdagangan dan pelaburan. Daripada keseluruhan RM107 bilion pelaburan yang diluluskan, kerajaan telah memperoleh hampir RM40 bilion nilai pelaburan dari 3 misi perdagangan dan pelaburan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun 2021. Selain itu, jumlah dagangan negara telah mencapai RM1 trilion dalam tempoh 6 bulan pertama pada tahun ini. Pencapaian pelaburan negara bagi kesemua sektor ekonomi juga telah meningkat hampir 70%. Ini jelas memberi imej yang sangat positif bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang amat kompetitif, mesra perniagaan dan merupakan lokasi menarik bagi pelaburan antarabangsa dan domestik. Beta juga bersyukur kerana keluaran dalam negeri kasar pada suku kedua tahun ini telah berkembang sebanyak 16.1%. Secara keseluruhan, pelaksanaan pakej rangsangan pembukaan semula ekonomi dan struktur ekonomi Malaysia yang pelbagai, well diversified, telah berjaya menunjukkan tren pemulihan ekonomi. Pemulihan tersebut telah didorong oleh langkah yang diperkenalkan, termasuk bantuan tunai kepada rakyat serta pakej sokongan bagi kelangsungan perniagaan. Untuk separuh tahun 2021, kerajaan telah memberi bantuan tunai kepada 10 juta penerima dari golongan B40 dan M40, termasuk bantuan khas COVID-19 yang bernilai RM10 bilion. Bagi perniagaan di bawah pakej pemulih, Geran khas prihatin bernilai RM1,000 akan dibayar kepada lebih 1 juta perusahaan kecil, sederhana dan mikro. Demi kelangsungan perniagaan, pemulih juga telah menyediakan subsidi upah sehingga 4 bulan tambahan bernilai hampir RM4 bilion yang bakal memberi manfaat kepada lebih 200,000 majikan. Meskipun pandemik COVID telah memberi impak negatif terhadap sektor-sektor tertentu negara, beta berkeyakinan ekonomi Malaysia akan mula menunjukkan pemulihan selari dengan peningkatan kadar vaksinasi penduduk dan seterusnya memberi keyakinan pada semua pemegang taruh dan para pelabur. Oleh yang demikian, kerajaan hendaklah sewajarnya mempercepatkan pemulihan ekonomi menerusi pengubalan dasar-dasar yang mesra perniagaan dan pelaburan bagi meningkatkan lagi daya saing negara. Selain itu, perbelanjaan yang sewajarnya perlu turut disediakan bagi membiayai langkah kesihatan awam, menyediakan bantuan kepada golongan yang terjejas,
serta sokongan untuk menggiatkan aktiviti perniagaan selaras dengan pembukaan ekonomi. Untuk membolehkan perbelanjaan tambahan bagi tujuan tersebut, kerajaan akan membentangkan cadangan di Dewan Yang Mulia ini bagi meningkatkan siling perbelanjaan kumpulan wang COVID-19 serta had statuturi hutang kerajaan. Peningkatan daya saing negara juga perlu difokuskan terhadap usaha menambah baik ekosistem serta persekitaran perniagaan bagi meneroka penciptaan kekayaan baru dan menambah nilai terutamanya oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Perusahaan ini juga perlu diberi galakan untuk mengurus perniagaan secara digital demi untuk menjamin akses pasaran yang lebih luas. Selain itu, bidang-bidang pertumbuhan ekonomi baru perlu segera dikenal pasti supaya Malaysia tidak ketinggalan di arena global. Sementara itu, inisiatif baru dan aktiviti tambah nilai menerusi penggunaan otomasi dan teknologi untuk memajukan sektor perladangan, komoditi, perkebun kecil, pertanian, industri makanan, pelancongan dan mineral perlu dipercepatkan pelaksanaannya. Sektor-sektor tersebut sangat berpotensi untuk penciptaan sumber kekayaan baru negara. Di samping berupaya menjamin sekuriti dan nutrisi makanan negara, Dato' ingin menzahirkan ucapan tahniah di atas kejayaan rancangan Malaysia ke-11 bagi tempoh 2016 hingga 2020. Dalam sesi parlimen ini, kerajaan akan membentang pula rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025. Rancangan ini bakal memperkenalkan beberapa pembaharuan dasar dan transformasi struktur untuk membawa pembangunan negara pada asas yang lebih kukuh dalam tempoh 5 tahun akan datang bagi merealisasi semangat keluarga Malaysia dan mencapai matlamat Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Dasar jangka sederhana dan panjang akan turut diperkenalkan bagi menangani isu-isu kesihatan, keselamatan, kemiskinan, kehilangan, pekerjaan dan kelangsungan perniagaan, di samping melonjakkan pertumbuhan ekonomi bagi mencapai status negara berpendapatan tinggi. Beta berkeyakinan pembangunan negara dan taraf hidup rakyat akan terus meningkat serta jurang pembangunan antara wilayah dan negeri, khususnya Sabah dan Sarawak, akan dapat dirapatkan, insya-Allah. Saya minta minum air sikit. Kering dah. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sesungguhnya beta amat prihatin dengan nasib rakyat beta yang telah terkesan ekoran daripada pelaksanaan pelbagai langkah-langkah tertentu oleh kerajaan dalam usaha untuk membendung pandemik COVID-19. Di sini, beta menyeru kepada ahli-ahli yang berhormat dan semua agensi kerajaan yang berkaitan untuk bertindak lebih proaktif dengan turun padang untuk meninjau dan menyelami isu-isu rakyat dari dekat serta memantau pencapaian program-program yang telah diumumkan. Program jaringan keselamatan sosial seperti inisiatif Wilayah Cakna, Wilayah Bebas Berniaga dan program usahawan anak muda kota yang berupaya untuk meringankan bebanan warga kota hendaklah terus diberi tumpuan. Pada masa yang sama, program pembangunan luar bandar hendaklah terus ditingkatkan dan diperkasakan. Dan ketika ini sejumlah 7.6 juta warga negara adalah merupakan penduduk luar bandar, termasuklah 198,015 orang penduduk orang asli.
Kerajaan hendaklah menentukan pelan strategik pembangunan luar bandar dalam rancangan Malaysia ke-12 yang meliputi infrastruktur, ekonomi, keusahawanan, modal insan dan sistem penyampaian dapat dilaksanakan bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Inisiatif untuk membantu masyarakat luar bandar dalam menghadapi pandemik COVID-19 juga wajar diteruskan bagi meringankan bebanan mereka. Kerajaan juga hendaklah memberi tumpuan dalam penyediaan infrastruktur perkhidmatan jalur lebar ke seluruh negara bagi pembentukan ekosistem digital yang lebih baik. Usaha ini kelak bakal mendorong transformasi sistem penyampaian kerajaan, membantu pertumbuhan ekonomi serta meningkat keupayaan perniagaan perusahaan kecil dan sederhana. Persekitaran mesra digital serta penggunaan otomasi dan teknologi tinggi boleh menjadi pemangkin kepada negara untuk beralih daripada industri berintensifkan buruh kos rendah pada industri berteknologi tinggi. Di samping itu, ianya boleh memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia dan seterusnya berupaya untuk mengurangkan penggunaan tenaga buruh asing. Walau apa jua cabaran yang dihadapi, bidang pendidikan tidak boleh dilupakan sama sekali. Pendidikan yang mencakupi pelbagai bidang ilmu hendaklah sentiasa diterokai, terutamanya pendidikan sains dan teknologi. Akses pendidikan yang lebih inklusif perlu diberi perhatian bagi melahirkan anak watan yang mampu menghasilkan pelbagai inovasi berimpak tinggi. Manakala pendidikan akhlak dan kerohanian turut wajar diberi tumpuan demi untuk membendung pelbagai agenda negatif dan menyimpang dari tata sila masyarakat. Pendidikan pasca pandemik COVID-19 memerlukan rancangan jangka masa panjang yang mampan dan telus serta bersifat holistik dan komprehensif. Formula Pelan Pendidikan Pasca Pandemik yang tuntas memerlukan penlibatan dan kerjasama dari semua pemegang taruh merentasi politik, ideologi dan kepakaran. Aspek pertahanan dan keselamatan termasuk keselamatan cyber turut berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat beta. Agensi-agensi yang bertanggungjawab terhadap pertahanan dan keselamatan negara hendaklah sentiasa bersiap siaga pada sebilang masa dan terus meningkatkan keupayaan masing-masing. Sebarang bentuk tindakan yang cuba mencabar kedaulatan negara hendaklah segera ditangani agar Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman lagi berdaulat. Beta turut menyokong peranan aktif Malaysia serta pendekatan pragmatik yang diambil oleh kerajaan dalam bidang diplomasi yang akhirnya telah meningkatkan imej dan reputasi negara di pesada antarabangsa. Ini dapat dilihat menerusi pelbagai bantuan vaksin yang telah diterima daripada negara-negara lain. Justru, beta ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan United Kingdom, Amerika Syarikat, Jepun, Arab Saudi, Republik Rakyat China dan Emirat Arab Bersatu atas sumbangan vaksin tersebut. Beta juga menyambut baik langkah kerajaan dalam menggalakkan amalan takbir urus yang baik berteraskan integriti. Menerusi amalan ini, sebuah sistem pemerintahan dan pentadbiran yang berintegriti, telus dan cekap akan menjadi kenyataan. Oleh yang demikian, adalah amat bertepatan bagi Pelan Anti Rasuah Nasional dan Pelan Anti Rasuah Organisasi untuk terus didukung bagi mencapai aspirasi rakyat beta untuk hidup dalam sebuah negara yang bebas rasuah dan bebas dan berintegriti. Ahli-ahli yang berhormat, beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana negara bertuah ini telah dilimpahkan rahmat, keamanan dan keharmonian yang berkekalan. Hasilnya, rakyat beta dari berbilang bangsa, budaya dan agama dapat hidup dengan penuh kemakmuran dan bekerjasama
bekerja bersama-sama untuk kemajuan negara. Beta menyeru agar sebarang bibit-bibit pertelingkahan hendaklah segera dihentikan supaya Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, harmoni dan bersatu padu. Bersempena sambutan Hari Malaysia yang bakal diraikan tidak berapa lama lagi, beta menyeru kepada ahli-ahli yang berhormat dan seluruh rakyat beta untuk menghayati sejarah kemerdekaan negara dan pembentukan Persekutuan Malaysia agar kita akan sentiasa berdiri tegap dan kukuh di atas asas patriotisme dan semangat cintakan negara yang tinggi. Pada kesempatan ini, beta ingin merakamkan ucapan tahniah di atas kejayaan para atlet negara di Tamasya Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo yang telah berjuang mengharumkan nama negara dengan berbekalkan sokongan dan doa dari seluruh rakyat Malaysia. Beta juga amat menghargai taat setia dan sumbangan anggota-anggota perkhidmatan awam, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta agensi kerajaan yang telah mencurahkan khidmat bakti sehingga menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman, makmur dan disegani. Dalam negara berhadapan saat getir mengharungi pandemik COVID-19, petugas barisan hadapan negara khususnya perkhidmatan kesihatan terus berusaha keras mencurahkan khidmat bakti tanpa mengenal penat dan lelah serta berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam sebuah lanskap tempoh pandemik yang panjang. Justru, marilah kita terus menyokong dan merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan dan sektor kritikal lain atas perkhidmatan mereka yang tiada bandingannya. Di sini saya ingin menjemput pada semua untuk berdiri untuk memberi tepukan gemuruh kepada petugas-petugas barisan hadapan dan kepada para atlet yang berjaya di perangkat Olimpik dan Paralimpik. Sila. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, setelah lebih setahun berlalu, negara masih lagi belum bebas penuhnya daripada pandemik COVID-19. Negara dan rakyat beta telah terlalu lama dibelenggu dengan masa hadapan yang kelam, bergelut dengan isu kesihatan dan juga kemurungan ekonomi. Terlalu ramai rakyat beta yang terkesan dengan penularan pandemik ini. Dan terlalu ramai juga rakyat beta yang telah kehilangan sumber rezeki. Ratusan pucuk surat telah beta terima dari rakyat beta yang merintih penuh duka dengan 1000 harapan agar sinar perubahan dapat mereka kecapi dengan segera bagi meneruskan kehidupan seharian seperti biasa. Nasihat beta kepada semua ahli-ahli yang berhormat, jangan sama sekali meletakkan masa depan negara dan rakyat beta sebagai taruhan dalam percaturan untuk mencapai agenda tertentu. Justru, ingin beta menyerukan pada ahli-ahli yang berhormat sekalian untuk mengembalikan fokus pada usaha memerangi pandemik COVID-19 ini serta membawa kembali sinar kepada rakyat beta dan negara tanah tumpahnya darah kita. Semoga Malaysia serta rakyat yang beta kasihi akan terus diberkati dan dianugerahkan oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayah, aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungan. Di sini izinkan beta untuk mengakhiri titah ini menerusi 3 buah rangkap pantun sebagai pesanan tulus ikhlas beta untuk ahli-ahli yang berhormat sekalian. Dari Segamat ke Kota Tinggi, hajat mulanya ke Kuala Pahang. Kepada yang berhormat, ikhlaslah berbakti, tidaklah rakyat gusar dan bimbang.
Kalau memandang langit yang tinggi, jangan lupa rumput di bawah. Bekerjalah yang berhormat sepenuh hati, mentabakkan negara kembali bermaruah. Tak boleh jawab. Rempah halia digaul diuli, buat ramuan nasi kebuli, sumpah setia ketaatan diberi, pertahankan negara dan ibu pertiwi. Sekian, selamat bersidang. Selamat bersidang, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siapa nak jawab, tunggu tahun depan. Terima kasih semua. Selamat bersidang. Dijemput Sahibul Samaha, Mufti Wilayah Persekutuan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami sekalian hamba-Mu berhimpun di Dewan yang mulia pada hari ini sempena istiadat pembukaan penggal keempat Majlis Parlimen ke-14 yang akan dirasmikan oleh Kebawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Memohon rahmat dan hidayah-Mu, semoga diberikan cahaya petunjuk kepada kehidupan kami. Engkau rahmatilah kami semua, berkatilah majlis ini daripada awal hingga akhirnya. Kami berlindung dengan-Mu daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis ini. Allahumma ya zal jalal wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, restuilah perancangan, perbahasan serta pertimbangan seluruh ahli dewan pada hari ini. Pimpinlah seluruh ahli dewan ke jalan yang benar dalam perjuangan memertabatkan agama, bangsa dan negara. Hindarkanlah seluruh ahli dewan di segala sifat-sifat keji yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah seluruh ahli dewan kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar-dasar bagi mengukuhkan dan memertabatkan kedudukan Malaysia agar selari dengan syariat-Mu bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Allahumma ya malikal mulk. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah, peliharakanlah serta lindungilah Kebawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan Kebawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Lanjutkan usia baginda dan keadaan sihat dan afiat, kuat iman dan teguh pegangan, serta dilimpahi rahmat dan keberkatan yang berkekalan. Keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah kepada Kebawah Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Permaisuri-Permaisuri Baginda, serta yang amat mulia paduka-padukaan anda, kerabat-kerabat diraja, para pemimpin dan sekalian rakyat jelata. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau kurniakanlah keselamatan, inayah, taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin negara kami serta seluruh rakyat negara Malaysia yang tercinta ini. Kuatkanlah semangat dan keazaman kami dalam usaha memajukan agama, bangsa dan negara agar sentiasa disanjung tinggi dan disegani serta mendapat keredaan dan keampunan-Mu sesuai dengan firman-Mu, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ahli-ahli yang berhormat semua, persidangan Parlimen ditangguhkan sekarang. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Nipta Agung meninggalkan Majlis Parlimen. Speaker order. Sultan Abdullah Riayatuddin. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatin, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun, Setiausaha Dewan Negara dan Setiausaha Dewan Rakyat. Sebentar saja tadi untuk anda yang baru mengikuti kami, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun melafazkan titah diraja di dalam Dewan Rakyat yang dihadiri oleh ahli-ahli Dewan Rakyat dan juga ahli-ahli Dewan Negara. Banyak sebenarnya intipati penting yang telah pun dilafazkan dalam titah diraja yang dilafazkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kembali ke studio bersama saya Andy Reza Rohadian. Saya tidak bersendirian bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu dari Universiti Teknologi Marah. Prof Datuk, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Prof Datuk, kalau kita boleh saksikan tadi, titah diraja yang dilafazkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong meliputi banyak aspek, antaranya keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan rakyat. Rumusan awal Prof mengenai titah diraja yang dilafazkan Agong tadi. Okey, saya catat di sini lebih kurang 14 dan 15 perkara penting yang tuanku telah lafazkan tadi, titahkan tadi. Tapi menariklah sebelum saya ulas yang serius, menarik apabila tuanku menitahkan nasihat baginda dan pesanan baginda itu dalam bentuk pantun. Kalau kita nak katalah, saya nak jawab sikit lah. Boleh, silakan. Silakan Prof. Prof menjawab dulu pada pantun yang dilafazkan. Menaiki kereta kita ke Segamat. Menuntut ilmu, mencari hikayat. Tuanku Raja yang berdaulat, mengucap selamat mendapat berkat.
InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Gagap-gagap nak pantun kan. Tapi saya fikir ini adalah satu tradisi yang tuanku telah mengangkat negara kita, apa amalan dan nilai murni negara kita dan melafazkan pantun begitu. Okey. Kalau secara umumnya apabila saya meneliti tadi, mendengar titah tuanku tu adalah suatu yang amat bermakna. Pertama yang paling penting lah, kalau saya ulas sikit lah, saya nak katakan tentang keselamatan, pendidikan dan juga kemajuan ekonomi. Ini adalah perkara-perkara utama yang telah disebut oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dalam titah tuanku. Baik, Prof Datuk, tadi salah satu daripada banyaknya perkara-perkara yang telah pun ditekankan dalam titah diraja yang dilafazkan oleh Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, perkara-perkara mengenai teknologi dan juga transformasi itu yang paling menarik perhatian sekali. Kerana Baginda telah pun bertitah bahawa kerajaan perlu ataupun disaran untuk mengenal pasti bidang-bidang baharu dan menggunakan teknologi baharu, bukan sahaja untuk memperkukuh dan memulihkan ekonomi negara pasca pandemik, tetapi juga menambah baik dan meningkatkan sistem penyampaian kerajaan. Pentingnya, apatah lagi kita mahu membentangkan RMK 12 dan juga Belanjawan 2022. Prof Datuk. Kalau bercakap dalam suasana semasa, sebenarnya ekosistem digital tu boleh kalau anak anggap dia sebagai satu pokok utama, kerana dia telah merangkum semua. Contoh, Baginda tuanku telah menyebut tentang ekosistem dalam pendidikan, ekosistem dalam keselamatan negara, contoh keselamatan dari segi cyber, ekosistem dari segi ekonomi yang macam Andy sebut, mencipta peluang-peluang ekonomi dan perniagaan yang baru. Ini adalah suatu yang perlukan kebijaksanaan kerajaan untuk meneliti ruang-ruang perlu untuk seperti yang juga disarankan di bawah titah tuanku tu, contoh untuk mengurangkan buruh asing dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa kita mahu membentuk sebuah negara yang menjaga keselamatan apabila menggunakan ekosistem digital ini. Yang kita tahu juga dalam keadaan pandemik atau endemik selepas ini juga memerlukan keprihatinan yang sangat tinggi terhadap kebolehupayaan bukan setakat dalam kerajaan, tetapi juga semacam jaringan internet itu perlu juga sampai ke rakyat yang terbanyak. Sebab Baginda fikir macam contoh pendidikan lah ya, ia adalah suatu yang diperlukan oleh semua rakyat dan tidak kira di mana mereka berada sekalipun. So jadi plan strategik mungkin yang berada di bawah RMK 12 juga yang akan dibentangkan ini juga perlu meningkatkan taraf hidup rakyat. So dalam keadaan semasa, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, tidak boleh tidak ekosistem digital itu adalah suatu yang amat-amat perkara asas, amat-amat penting dan menjadi perkara asas. Apa juga perkara penting yang akan dilaksanakan oleh kerajaan? Perlu kerjasama dan usaha daripada bukan sahaja perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, malah semua lapisan masyarakat di sektor awam dan sektor kerajaan. Sebelum saya ajukan soalan seterusnya, Prof Datuk, ini dia kami bawakan kepada anda gambaran secara langsung Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun meninggalkan bilik rehat diraja untuk meninggalkan majlis parlimen. Tapi sebelum itu, lagu Negaraku.
Ya, Raja kita selamat bertahta. Itu baik-baik lirik dalam lagu Negaraku, dan juga kalau kita boleh beri penekanan terhadap rukun negara, juga bercakap mengenai prinsip yang berkaitan dengan raja. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Semuanya menyentuh mengenai kepentingan institusi diraja dan juga peranan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang perlu untuk kita sentiasa hormati kewibawaan, ketinggian dan kemuliaan Seri Paduka Baginda dan juga raja-raja Melayu di Malaysia ini. Saudara, ketika ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan berangkat meninggalkan majlis parlimen. Di pintu masuk utama parlimen sekarang ini juga ada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang di Pertua Dewan Negara, yang di Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara dan Setiausaha Dewan Rakyat. Kenderaan diraja juga sudah bersiap sedia untuk keberangkatan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong meninggalkan majlis parlimen. Baik saudara, kalau kita ikuti pendudukan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 44 mengenai keanggotaan Parlimen, kuasa perundangan persekutuan hendaklah letak hak pada Parlimen yang hendaklah terdiri daripada yang di Pertuan Agong dan dua majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Banyak sebenarnya peranan ataupun bidang kuasa yang di Pertuan Agong yang berkaitan dengan Parlimen yang telah pun termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Antaranya perkara 55 Perlembagaan Persekutuan menyatakan mengenai perkara memanggil, memprorok dan membubarkan Parlimen. Dinyatakan yang di Pertuan Agong hendaklah memanggil Parlimen dari semasa ke semasa dan tidak boleh membiarkan 6 bulan berlalu antara persidangan yang akhir dalam satu penggal dengan tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat pertamanya. Dalam penggal yang berikutnya, yang di Pertuan Agong juga boleh memprorok atau membubarkan Parlimen. Melainkan jika dibubarkan terlebih dahulu, Parlimen hendaklah terus berjalan selama 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertamanya dan selepas itu adalah terbubar. Juga sesuatu rang undang-undang yang belum diputuskan di Parlimen tidaklah terluput disebabkan oleh memprorogan Parlimen. Sesuatu rang undang-undang yang menantikan perkenan yang di Pertuan Agong di bawah Fasal 4 atau Fasal 4E, perkara 66 tidaklah terluput disebabkan oleh pemprorogan atau pembubaran Parlimen. Ada banyak sebenarnya lagi bidang kuasa yang di Pertuan Agong yang berkaitan dengan Parlimen. Baik, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sudah pun berangkat meninggalkan majlis Parlimen. Ini dia gambaran secara langsung kami bawakan dari perkarangan bangunan utama Parlimen, dan ketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun kembali masuk ke bangunan Parlimen bersama dengan div-div kehormat yang lain. Baik, kami masih lagi mahu berkongsi kepada anda sedikit sebanyak mengenai intipati titah diraja telah pun dilafazkan oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sebentar saja tadi di hadapan ahli-ahli Dewan Negara dan juga ahli-ahli Dewan Rakyat. Tadi Prof Datuk kita sudah bercakap mengenai kepentingan teknologi yang telah pun dititahkan oleh Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Saya nyatakan tadi tinggalkan persoalan bahawa apa sahaja yang dirancang oleh pihak kerajaan memerlukan kerjasama semua pihak, baik kerajaan, pembangkang, dan perkara itu telah pun diberi penekanan dalam titah diraja berkali-kali, bekerjasama, saling berusaha demi kepentingan rakyat, demi kepentingan raya, kepentingan negara. Pandangan Prof Datuk bagaimana? Tadi Tuanku menitahkan satu frasa baru, demokrasi bermusyawarah. Demokrasi bermusyawarah. Jadi betul kita mengamalkan demokrasi, tetapi pada masa yang sama istilah musyawarah itu merujuk kepada perbincangan dan juga mengambil perhatian tentang pandangan-pandangan pihak-pihak lain. Jadi sebelum ni kita membincangkan tentang bagaimana rakyat juga boleh berpartisipasi contohnya, ya. Jadi apa yang Tuanku juga sebut atau titahkan tadi ialah tentang bagaimana rakyat dan raja itu juga tidak boleh berpisah. Agak menarik apabila Tuanku menitahkan bahawa Baginda telah menerima ratusan pucuk surat daripada rakyat menyampaikan apa perasaan rakyat pada duli Tuanku. Itu juga dalam bentuk itu juga adalah satu demokrasi musyawarah. Walaupun kita kata Parlimen itu adalah institusi demokrasi, tapi sebenarnya dalam mengendalikan pentadbiran negara, kita boleh melihat dalam
pelbagai dimensi. Bagaimana kita boleh berpartisipasi ataupun melibatkan diri dalam tadbir urus negara. Jadi amat menariklah kalau kita melihat apa yang disarankan oleh Kebawah Duli melalui titah baginda bagi pembukaan Parlimen pada penggal ini. Ya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika ucapan sulungnya sebagai Perdana Menteri yang lalu telah pun menekankan juga memperkenal satu frasa baharu iaitu keluarga Malaysia. Betul. Bagaimana keluarga Malaysia ini bukan sahaja perlu dizahirkan oleh rakyat tetapi pemimpin khususnya di Dewan Rakyat dan di Dewan Negara ini. Semangat keluarga Malaysia itu perlu dizahirkan untuk menghasilkan sesuatu dasar yang benar-benar mementingkan rakyat dan negara. Ia sebenarnya bukan perkara baru, tapi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri menggunakan frasa keluarga Malaysia tu, mungkin dia akan bagi rasakan silaturahim. Ya, lebih dekat rasa dekat tu. Kalau ikutkan jatah negara, kita tengok bersekutu bertambah mutu. Ya. Kan? Jadi itu adalah suatu sebenarnya semangat Malaysia. Lepas tu tuanku tadi menitahkan tentang sambutan Hari Malaysia, merapatkan jurang antara negeri, merapatkan jurang antara pelbagai lapisan masyarakat. Itu juga dalam bentuk demokrasi yang kita nak letak wajah kita. Wajah demokrasi yang kita ada tu. Tapi yang sebelum ni kita bercakap tentang community, maknanya kebebasan tadi yang kita bercakap tentang kebebasan bersuara dan sebagainya, kita meletakkan kepentingan community tu. Itu juga yang telah diangkat dalam titah tuanku, menyebut tentang komuniti luar bandar yang komuniti yang yang terlibat dalam ekonomi makro ataupun SME, yang itu yang diangkat oleh baginda supaya saya fikir kerjasama antara ahli Dewan Parlimen ni merentas parti, merentas parti, dan itulah yang akan membentuk demokrasi bermusyawarah, akan membentuk keluarga Malaysia, akan membentuk integrasi nasional, mengurangkan jurang dalam hubungan etnik juga disentuh oleh Kebawah Duli tadi tentang. Jadi ini sebenarnya kesatuan dalam kalangan ahli parlimen itu boleh menjadi contoh dan teladan, dan rakyat biasa pun orang kata apa, menambahkan lagi perisa ataupun menjadikan resepi perpaduan itu, the bipartisan itu juga menjadi resepi yang baru untuk Malaysia, dan mungkin ini satu norma baru dalam politik negara. Ya, apa yang terjadi kepada negara khususnya berkaitan dengan lanskap politik dalam setahun dua kebelakangan ini benar-benar perlu diambil pengajarannya oleh para pemimpin, kerana rakyat tidak kita perlu mengesahkan realiti mereka agak terkesan dan sudah tidak mahu lagi menyaksikan perkara sama berulang, Prof. Ya, kalau ikutkan masa berbaki yang tidak berapa lama untuk pergi kepada pilihan raya yang ke-15 ni, saya fikir mungkin ramai rakyat cakap cukup-cukuplah sudah ya. Dan kita nak tumpukan dalam perbicaraan di parlimen ni, perbahasan di parlimen ni, perkara penting seperti RMK 12, maknanya kita dah ada lebih kurang penghujung tahun 2021, tapi kita belum lagi memutuskan tentang RMK 12 yang sepatutnya bermula pada 2021. Jadi tumpuan yang disarankan oleh baginda tadi untuk memberikan penambahbaikan ekonomi menerusi plan strategik di bawah RMK 12. Dan satu lagi juga penekanan tentang plan pemulihan negara. Sama ada dari segi plan pemulihan negara dari segi strategi bagaimana membaik pulih ekonomi dan menambah baik ekonomi, keduanya menangani endemik, dan juga yang pentingnya ialah untuk juga memastikan rakyat terbanyak. Yang saya nak tegaskan ialah tentang pendidikan jugalah. Sebab itu adalah jiwa dan nadi negara. Betul. Kalau pendidikan kita tertinggal, maka apa jua pembangunan pun dia akan menyukarkan negara. Jadi titah tuanku berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi itu adalah suatu yang pentinglah untuk kita teruskan dan pastikan perbahasan dalam dewan itu nanti sangat-sangat bermakna. Kerana mereka sentiasa diperhatikan oleh rakyat. Satu, saya suka juga sebut tadi, macam tuanku dah beberapa kali mengulang kurangkan apa yang mahu agenda tertentu kan baginda sebut tadi, dan
Baginda titahkan tadi, dia sebenarnya ini pesanan-pesanan atau titah-titah tuanku yang tidak boleh masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tak boleh macam tu. Sebab rakyat semua dah mahukan suatu yang pergerakan ke arah yang lebih baik melalui pelan pemulihan negara ni. Ya, Prof Datuk, ini sudah penggal keempat. Kalau ikutkan kita ada satu lagi penggal kalau parlimen tidak dibubarkan untuk pilihan raya umum dilaksanakan. Jadi tempoh ini sangat-sangat kritikal. Bukan saja untuk ahli parlimen, wakil-wakil kerajaan, malah wakil pembangkang untuk membuktikan. Kerana berbalik kepada apa yang sudah kita kongsikan di awal tadi mengenai frasa demokrasi berparlimen, bahawa demokrasi berparlimen ini memberikan kuasa yang besar kepada rakyat untuk memberikan mandat kepada wakil rakyat masing-masing. Prof. Okey, sekarang ni seperti juga yang kita telah dengar sebelum-sebelum ini adalah era di mana kerajaan tidak tahu semua. Dan mungkin ahli parlimen juga tidak tahu semua. Dan kita memerlukan, kalau sebelum ini ada yang mencadangkan teknokrat dan sebagainya menjadi jemaah menteri, dan sebenarnya kalau kita lihat daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan, memang adanya jawatan kuasa tertentu yang melalui para teknokrat, para profesional boleh menyumbangkan pandangan. Jadi saya tak tahu nak cakap, tapi pada pemerhatian saya lah, saya nampak perubahan dalam semua dimensi sekarang. Norma baru, kehidupan kita memang dah perlukan norma baru, dan kemudiannya tadi cara berpolitik juga perlukan norma baru, bukan kerana masa yang singkat ini. Tapi saya fikir selepas PRU 15 pun kita mahukan suasana ini berterusan, dan elemen-elemen seperti keluarga Malaysia ataupun hubungan etnik, keluhuran perlembagaan, raja berperlembagaan itu hendaklah sentiasa diangkat. Seronok juga apabila saya mendengar titah tadi tentang bagaimana baginda juga mementingkan pendidikan akhlak. Ini adalah suatu yang penting untuk kita rakyat Malaysia mempunyai satu dimensi yang jelas. Budi pekerti yang macam mana? Kalau kita tengok rukun negara, prinsip rukun negara yang kelima tu kesopanan dan kesusilaan. Dan kita tengok apa yang tuanku sebut tadi adalah tentang kerangka bagaimana negara ini sebenarnya pada awal ditubuhkan, dan bagaimana intipati dalam perlembagaan itu. Dan perkataan musyawarah itu adalah suatu yang saya rasa sangat-sangat sangat-sangat teruja lah. Sebabnya saya fikir inilah yang sepatutnya mendekatkan ke semua ahli parlimen, sama ada di Dewan Rakyat atau Dewan Negara, yang juga mengambil kira pandangan-pandangan rakyat terbanyak. Baik, perkara mengenai penglibatan itu sebenarnya saya mahu menyentuh mengenai tawaran transformasi parlimen yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau saya boleh kongsikan kepada anda, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Jumaat telah pun menyuarakan komitmen kerajaan untuk melaksanakan transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan bagi mengembalikan kestabilan politik demi menangani wabak COVID-19. Antara tawaran transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan ada 7 kesemuanya. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah rang undang-undang anti lompat parti akan dibentangkan di parlimen. Pelaksanaan undi 18 dalam tempoh terdekat. Justru satu rang undang-undang pindaan perlembagaan akan dibentangkan. Ketiga, pindaan perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Keempat, keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas parlimen melibatkan ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang. Setiap rang undang-undang termasuk rang undang-undang perbekalan yang dibentangkan di parlimen akan dibentangkan dan dipersetujui secara bersama. Ahli parti pembangkang akan dilibatkan dalam Majlis Pemulihan Negara MPN untuk memberikan pandangan dan cadangan penambahbaikan. Dan yang ketujuh, ketua pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seseorang menteri. Prof Datuk, bagaimana rumusan Prof Datuk mengenai tawaran transformasi parlimen dan pentadbiran yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Yang kita tahu juga ialah perkara yang sama telah disebut dan dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat yang bekas Perdana Menteri sebelum ini.
yang pada pengamatan saya ini juga satu dimensi dalam perubahan lanskap politik negara ya, untuk melihat supaya dalam konteks pentadbiran politik parlimen dan tata kelola kerajaan itu ya, dan ini juga boleh dikatakan sebagai satu konsep musyawarah yang dibawa oleh titah tuanku tadi. Pemulihan COVID, pemulihan ekonomi dan juga perpaduan nasional. Itu 3 dimensi yang perlu kita lihat dalam 7 perkara yang ditawarkan itu. Dan pada rakyat, mungkinlah saya bercakap, pada rakyat ini melihatkan satu keberanian dalam mengendalikan demokrasi berparlimen di negara kita. Apatah lagi apabila dalam keadaan yang sukar begini, dan saya nampak itu adalah suatu pendekatan yang boleh kita jadikan tradisi beramal dalam negara. Maknanya tradisi beramal politik dalam negara kita ini, politik musyawarah itu adalah suatu yang boleh dikatakan sebagai perkara yang paling baik dan paling luhur untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tapi sebelum ini, contohnya pindaan-pindaan perlembagaan yang memberikan kepentingan ataupun kesesuaian kepada semua masyarakat itu telah dipersetujui dalam Dewan Parlimen, dan nilai-nilai sebegitu perlulah diteruskan, dan kita rakyat mungkin lebih berasa selesa apabila suasana politik itu menjadi lebih stabil dan tidak ada lagi perkara-perkara yang boleh melaga-lagakan mana-mana pihak dalam satu politik. Kuncinya tadi Prof Datuk adalah demokrasi bermusyawarah seperti yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Apapun pada lewat petang semalam telah pun dikeluarkan satu kenyataan oleh kerajaan bahawa petang ini sekitar pukul 5 petang kerajaan dan bersama dengan pemimpin Parti Pakatan Harapan akan menandatangani memorandum persefahaman ataupun MOU berkaitan dengan transformasi parlimen. Prof Datuk, ini satu saya sifatkan kalau boleh sebagai permulaan yang baik untuk kerjasama, khususnya untuk menangani isu-isu yang sedang dihadapi oleh negara ketika pandemik COVID-19. Sedikit. Okey, menandatangani MOU, dan kita harap semua pihak akan menghormati MOU itu demi kepentingan rakyat. Berkali-kali ke bawah Duli tadi menyebut tentang rakyat baginda. Bagaimana baginda mengharapkan supaya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam parlimen atau orang politik di luar parlimen itu akan memberikan manfaat kepada rakyat. Dan saya percaya ini adalah juga kesepaduan dalam kalangan ahli politik melalui MOU ini. Saya tak tahu, tapi saya fikir ini pertama kali adanya MOU secara nyata dan terang dalam kalangan kedua-dua belah pihak, kerajaan dan juga the majority dan juga minority ni ya. Jadi kita harapkan yang baik-baik, dan semoga tidak ada perang politik lagi. Genjatan senjata politik ini sebenarnya real dan boleh dinikmati oleh seluruh masyarakat dan rakyat jelata. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak-banyak Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Marayu ITM, kerana telah pun bersama dengan kita langsung dari Parlimen edisi khas sebenarnya pembukaan penggal keempat Majlis Mesyuarat Parlimen yang ke-14 dari pukul 9.45 pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak Prof. Semoga sihat selalu dan semoga terus berkongsi untuk memberikan kefahaman kepada rakyat mengenai kepentingan demokrasi berparlimen dan juga institusi beraja yang telah pun diamalkan di Malaysia. Baik, saudara, langsung dari Parlimen edisi khas sempena istiadat pembukaan penggal keempat Majlis Mesyuarat Parlimen yang ke-14 ini berakhir di sini. Semoga apa yang telah kami kongsikan akan bermanfaat untuk anda. Esok, seperti yang ditetapkan dalam aturan urusan mesyuarat AUM, Dewan Rakyat, kesemua ahli Dewan Rakyat akan mengusulkan mengenai titah diraja dan membahaskan usul titah diraja. Kami akan bawakan kepada anda seperti biasa langsung dari Parlimen, akan bersiaran bermula pukul 10 pagi. Dan insya-Allah intipati penuh titah diraja yang dilafazkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi tadi akan kami bawakan kepada anda terus-menerus dalam berita RTM bermula berita tengah hari pukul 1 tengah hari nanti. Terima kasih sekali lagi Prof. Kekal sihat selalu. Insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian saudara, saya Edi Reza Rohadian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hormat.